Perhatian, semua hadirin diminta untuk mengambil tempat. InsyaAllah program kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Puan Yusrina Abu Bakar, Acting Chief Librarian Dar Al-Hikmah Library IIUM. Yang dihormati Dr. Rusfa Hashim, Director IIUM Press. Yang dihormati jemputan bicara buku pada hari ini, Puan Nur Aminah Kostor, Director Research Management Center IIUM, Encik Kamaluddin Ali, Director Management Services Division IIUM, Puan Nur Khamsiah Ahmad, Senior Deputy Director Management Services Division IIUM, dan Encik Ilmizat Ismail, Senior Deputy Director, Office of Deputy Director, Academic and Internationalization. RIUM Officials yang dikasihi ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pustakawan, staf-staf perpustakaan serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan selamat datang ke program Bicara Buku siri yang ketiga yang bersiaran secara langsung dari RNR Dar Al-Hikmah Library Gombak dan secara live di Facebook Dar Al-Hikmah Library. Saya Nurul Zahra Johari, merupakan pengacara majlis anda pada pagi ini. Hadirin sekalian, petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berangkat, bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan ketiga-tiga panelis dan moderator kita pada pagi ini untuk mengambil tempat di hadapan. Dipersilakan.
Okey, baiklah. Seterusnya, saya menyerahkan majlis ini kepada Encik Ilmizat Ismail untuk mengendalikan sesi bicara buku pada pagi ini. Dengan ini, dipersilakan. Terima kasih Puan Zahra, MC kepada sesi kita pada pagi ini. Yang saya hormati hadirin hadirat sekalian, selamat datang ke sesi bicara buku siri ketiga tahun 2023. Alhamdulillah, terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput kami, panelis dan juga saya sebagai moderator untuk sesi kali ini bagi mengupas buku yang kita nanti-nantikan, ya, iaitu buku Leading the Way, Case Studies of Role of IAM Administrator. Saya harap semua audiens dan juga pembaca dapat buku ini awal supaya dapat buat homework dan akhirnya kita dapat implement ataupun kita amalkan apa yang dikongsi di dalam buku ini. Okay? Tapi sebelum itu saya sempat juga bacalah, sebab jadi moderator kena bacalah buku kan. Kalau tak baca tak boleh nak moderate. So alhamdulillah buku ini sebenarnya telah disunting oleh sahabat-sahabat kita, panelis di hadapan, yang mana penyunting utamanya adalah Puan Nur Aminah Kostor, keduanya adalah Cik Kamarudin dan juga Puan Nur Kamsiah. Buku ini bertajuk Leading the Way, Case Study of the Role of IAM Administrator. Okay. Apabila kita baca buku tersebut, kita dapati ada 21 buah bab ataupun chapter, yang mana bab-bab ini dikategorikan kepada 4 bahagian, Puan Nur Aminah, iaitu bahagian pertama iaitu System Improvement and Enhancement. Kemudian bab kedua iaitu Human Resource Management and Development. Kemudian bab ketiga ataupun bahagian ketiga adalah Continuous Improvement Efforts, dan juga kategori yang keempat iaitu New Ideas and Initiative. So di dalam bahagian-bahagian ini terdapat bab-bab atau chapter yang dinukilkan atau yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat kita, pegawai-pegawai takbir dan juga ITSAS di dalam UIA, yang mana mereka berkongsi pengalaman mereka dalam mentadbir proses dan juga pengurusan di IIM di jabatan masing-masing. Baik, sebelum kita mulakan dengan kita mulakan dengan mengupas buku tersebut, saya ingin menjemput atau ingin menceritakan latar belakang kepada panelis kita pada hari ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan panelis kita yang pertama, iaitu Puan Nur Aminah, yang mana beliau merupakan pengarah kepada pengarah pentadbiran di Research Management Center, ya, kali ini. Sebenarnya beliau dengan UIA ini agak lama lah. Puan Aminah telah berkhidmat di UIA semenjak tahun 1991. Ya. Time tu 1991 ni MC cakap dia baru lahir ya. Saya 91 ni saya tingkatan 2. So alhamdulillah kita ada pegawai yang sangat berpengalaman. Kalau ikutkan latar belakang beliau, semenjak tahun 91 dia telah berkhidmat di ANR, Emission Record. Kemudian dia banyak juga telah berkhidmat di pejabat-pejabat lain atau jabatan lain, iaitu di CSQA, Corporate Strategy and Quality Assurance. Kemudian di Pejabat Management Service Division yang menjaga human resource di dalam UIA, dan jawatan terkini adalah di Resource Management Center. Boleh tak kita beri tepukan kepada kita punya panelis yang pertama? Okey, kedua sahabat kita yang juga hebat, iaitu Encik Kamarudin, ya. Juga orang lama lah saya anggap, kerana dia telah berkhidmat di UIA pada tahun 1994. Ya, 1994 ni saya baru dia SPM. Okey, beliau telah berkhidmat di UIA pada tahun 1994 itu sebagai pentadbir di Kuliah of Engineering. Yes. Kemudian kalau lihat daripada latar belakang beliau, banyak juga jabatan ataupun office yang dia telah berkhidmat, seperti GSM, seperti di MSB, Student Affairs, dan dia juga pernah di IAM Academy, ya, Encik Dan? Di Crescent pada zaman itu, Crescent, dan juga pernah di pejabat Office Deputy Director Responsible Research and Innovation.
dan juga OQM. Okey, kalau tengok daripada dia punya pengalaman ni, banyaklah perkara yang dia buat, ISO, lagi human resource dan sebagainya. Dan kini dia menjawab sebagai pengarah di MSD. Okey, boleh tak kita bagi tepukan kepada sahabat yang hebat ini. Kemudian kita ada lagi rakan sejawat saya, iaitu Puan Nur Kamsiah Ahmad. Beliau telah mula berkhidmat pada tahun 1998 Puan. Okey. Jabatan pertama dia yang berkhidmat adalah di ANR. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dulu Ahmad dipanggil ANR, Emission and Records Division. So setelah dia berkhidmat di sana, dia berpindah ataupun diberi tanggungjawab untuk di jabatan-jabatan lain seperti KICT, Kula ICT, di RMC dan juga EDC. EDC ni Entrepreneurship Development Center. Dan sekarang beliau di bahagian unit latihan di MSD. Bolehkah kita bagi tepukan kepada beliau? Okey, alhamdulillah kita diberi masa sejam untuk mengulas intipati kandungan buku ini. Mungkin saya akan tanyakan soalan pertamalah dulu kepada panelis lah, ya. Kita mulakan dengan soalan saya yang pertama kepada Puan Nur Kamsiah dulu. Boleh? Ya? Okey, Puan, saya dimaklumkan bahawa buku ini sebenarnya adalah tercetus daripada cadangan daripada pihak Puan. Bagaimana tercetusnya idea tersebut dan mengapa memilih buku yang bertemakan case study ni? Silakan. Okey, terima kasih Encik Mizat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu IUM dan Hikmah, kerana menjemput saya bersama dua insan hebat sebelah saya, Madam Min adalah mantan bos saya dan Encik Kamarudin adalah bos saya sekarang. Terima kasih kerana menjemput kami. Okey, untuk menjawab soalan Encik Mizat tadi mengenai buku Leading the Way Case Study on the Roles of Administrators, ini adalah sebenarnya idea bersama. Ia bukan idea saya seorang, tetapi idea management kami pada masa itu di Management Services Division. Okey, buku ini merupakan buku kedua yang ditulis oleh para pentadbir IIUM selepas buku Sustainable Development Goals Administrators kan, yang ditunjuk oleh Madam ini diterbitkan pada tahun 2001. Buku Leading the Way diterbitkan pada tahun 2002 ya. Okey, pentadbir IUM ni sebenarnya ramai yang dah menginjak bukan usia maknanya menginjak usia pekerjaan mereka antara 10 tahun ke 15 tahun lebih ya. Dan of course bila you dah bekerja daripada 10 tahun ke atas, even Madam Min dah 20 lebih tahun dengan Encik Kamarudin Ali, banyak sangat pengalaman-pengalaman yang berharga yang disimpan di dalam diri mereka, tidak pernah diluahkan atau direkodkan di mana-mana platform ya, di dalam universiti, especially secara bertulis. Jadi Tan Sri Rektor Rektor kita sangat-sangat menggalakkan penglibatan admin staff ni di dalam bidang penulisan, kerana pada beliau tidak kiralah kita pegawai takbir ataupun kita pegawai akademik, masing-masing mempunyai kreativiti, masing-masing mempunyai kekuatan dan keistimewaan yang wajib dikongsi dengan staff-staff yang lain, especially staff-staff yang junior ni ya. Pentadbir baru yang baru bekerja antara 1 hingga 5 tahun. Okey, and then pada waktu itu tahun 2020 di mana kita semua diuji dengan pandemik COVID, right? Dan pada masa itu Management Services Division di bawah leadership Datuk Rahim dan juga Madam Aminah, kami rancak membuat program Values Based Leadership dan juga Code Based, di mana program-program itu adalah menekankan fungsi pemimpin, fungsi leaders di waktu pandemik. Kalau you all familiar dengan term VUCA volatility, uncertainty ambiguity kan, dan complexity. So pada masa itu maknanya peranan-peranan leaders ni sangat penting ya. Jadi bila di penghujung program, kami ni para pentadbir ni dicabar untuk menghasilkan sesuatu untuk dikongsi kepada warga IIUM ya, supaya
benda-benda ni tidak akan mati, ilmu ni tidak akan stop sampai situ sahaja ya. Okey, so sebagai pentadbir, kita pun tahu ya peranan kita di universiti ni banyak terlibat dalam pelaksanaan, perancangan, means the hands on punya, the real life hands on experience kan. Kita tidak banyak macam dalam arena mengajar, tetapi kita banyak dalam arena membantu perjalanan operasi dan strategi office. Jadi since pengalaman-pengalaman itu belum pernah diluahkan, diterbitkan dalam mana-mana penulisan, jadi kita rasa inilah masanya ya untuk kita mula menyahut cabaran tersebut dan kita mengadakan siri-siri latihan kepada para pentadbir untuk mereka mula belajar untuk menulis. Saya sendiri pun start daripada kosong. Banyak dibantu oleh Madam Min ya. Madam Min sekarang dah memang kira makam tinggi lah ya. Dari segi penulisan dan editing. Tapi saya pun masih belajar lagi dan alhamdulillah saya ada dua bos yang sangat membantu, sangat menyokong dalam usaha-usaha kami ya. So untuk projek buku ni kita bagi prioriti pada senior-senior. Kenapa senior-senior? Sebab mereka dah ada pengalaman yang banyak ya, dan cara menyelesaikan masalah, macam mana mereka menghadapi isu-isu yang berlaku tu perlu dikongsi supaya tidaklah pentadbir-pentadbir baru ni perlu mengulang balik proses ya untuk untuk kita menghadapi satu-satu permasalahan atau isu. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Dr. Zulkifli, Encik Zat Yazdi dan Dr. Rusfa yang ada bersama-sama kita pada hari ini ya. Dr. Rusfa selaku pengarah IUM Press pun sangat banyak membantu facilitate kita dari segi training ya. Kita minta advice, tak pernah lokek dengan advice. Kalau kita orang tak tahu apa-apa pergi jumpa Dr. Rusfa, datang je ke office dia akan bantu dengan apa cara pun ya. Okey. So dalam masa beberapa bulan ya, berkat bimbingan daripada para expert ni, subject matter experts ni, terhasillah ini nukilan yang sangat berharga ya buat IIUM, iaitu projek ulung ya. Projek ni projek pertama kali yang dilakukan dan dibuat oleh pentadbir universiti. Universiti lain tak ada buat ya, kita adalah first universiti yang buat. Alhamdulillah ya. Okey, jadi soalan Encik Mijat lagi, kenapa memilih case study ya? Okey, kita memilih konsep case study ni kerana kalau kita tengok ya, case study ni adalah dia capture penulisan daripada pelbagai perspektif, bukan hanya pendapat peribadi ya. Dan juga kalau based on definition daripada Robert Kagan, saintis Amerika, dia define case study sebagai proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Jadinya ia adalah proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa khusus yang terjadi. So pengalaman para pentadbir ni dalam menghadapi, menguruskan dan menyelesaikan isu-isu serta masalah-masalah ni adalah terbukti dan membolehkan sesiapa yang membaca buku ini mengaplikasikan yang teori, konsep-konsep teori itu ya ke dalam dunia kerja yang sebenar. Ni real life experience ya. Dan ia menjawab apa yang kami lakukan pada situasi-situasi yang tertentu dan apa yang kami lakukan pada masa kami berhadapan dengan isu-isu tertentu ya. Okey, maka di sini ialah bukan hikayat ya, bukan cerita daripada sang penglipu lara ya, tetapi ia adalah kajian-kajian dan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui berserta data dan bukti. Okey, kita tak nak sekadar teori sebab admin ni kalau teori saja susah nak capture. Saya bagi contoh yang paling simple ya. Kalau nak lulus periksa, orang cakap okey, you kena belajarlah bersungguh-sungguh. Kan? Betul tak? Selalu dengar kan? Kita pun selalu cakap kat anak-anak kita, anak saudara kita, belajar bersungguh-sungguh. Tapi macam mana nak belajar bersungguh-sungguh tu? How to belajar bersungguh-sungguh? Adalah dia punya cara dia, betul tak? Jadi cara-cara itulah yang diterangkan dalam buku ni. Macam mana mereka menyelesaikan dan menghadapi isu itu. Dan juga bagaimana how to do the how. Dia dah explain how, dan how to do the how pun turut di-explain dalam buku-buku ini, dalam buku ini ya. So, buku ini mengandungi 21 chapter dan sangat-sangat menarik dibaca oleh semua. Okey, setakat tu Encik Nizar, terima kasih. Terima kasih Puan Nur. Kalau saya boleh kongsi, struktur buku ini kalau lihat setiap bab dia ada tajuk tertentu learning issues.
apa perkara ataupun kalau dalam akademik dia panggil learning outcome. So dalam kes buku ini memang itu menjadi panduan utama untuk para pembaca untuk memahami apa yang expected outcome yang untuk pembaca itu faham. Kemudian disusuli pula dengan the case fact, cerita berkenaan kes tersebut. Kemudian seterusnya struktur kandungan ini juga setelah dicerita ataupun dimaklumkan berkenaan kes, kemudian dia akan berkongsi solution ataupun penyelesaian untuk terhadap kes tersebut, dan akhirnya dia buat recommendation lah. So itulah struktur yang ada di dalam setiap bab ataupun kes tadi yang diolah dan dinukilkan oleh para pegawai-pegawai kita di UIA. Baik, terima kasih Puan Noh atas maklumat yang dikongsikan bersama. Saya ingin bertanya pula kepada kita punya main editor, iaitu penyunting utama terhadap buku ini, iaitu Puan Nur Aminah. Soalan saya, Puan, sebagai penyunting buku, editor buku, kenapa memilih menggunakan tajuk Leading the Way? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada library team, especially Madam Yusrina, for having this event. Dan sebelum tu saya menyampaikan salam Datuk Rahim, our mantan Executive Director, sebab pagi tadi saya ada communicate dengan dia. Dia kata sampaikan salam saya kepada semua yang datang untuk event ini. Dan actually he was the one who support us to write dekat masa itu, selain daripada our rector sendiri, di mana our rector mencabar kita, you sebagai administrator, you sama dengan akademik, why don't dia kata you write at least an article. Dan actually saya started dengan artikel dekat Utusan Malaysia, saya ada 2 artikel sebelum itu, di mana saya menulis kerana cabaran daripada Tan Sri Rector. Dan of course terima kasih banyak juga kepada Dr. Rosfa. Dr. Rosfa banyak membantu kami dalam menghasilkan buku ini. Jadi sesiapa di sini yang memang saya tahu dekat library ada ramai juga yang suka menulis, sebab bila saya buka kepada social writing, actually ada daripada library yang hantar application. Jadi you all boleh jumpa Dr. Roswa anytime, dan saya pun banyak belajar daripada dia pasal how actually to publish a book yang mempunyai tajuk yang sangat catchy. Sebab bila kita tengok satu-satu buku itu, walaupun kadang di dalamnya mungkin tidak, kata orang itu tidak, kadang kita kata buku tu alamak tajuk dia cantik, betul ke dalamnya cantik tetapi first impression orang akan melihat kepada tajuk. Kenapa ketika itu kita pilih Leading the Way? Because I think all of us know kita punya motto motto di ketika itu tahun 2021, 2022 adalah Leading the Way. Jadi saya rasa masa tu kita pun mendapat advice daripada Dr. Rosfa juga, dan juga our management di ketika itu. Kenapa kita tidak buat satu tajuk yang catchy, Leading the Way? Because universiti sekarang motto dia adalah Leading the Way. Jadi di kalangan administrator ni, how to lead the way, jadi salah satunya adalah dengan menghasilkan penulisan melalui pengalaman, jadi kita boleh share kita punya pengalaman, kerana pengalaman itu sangat berharga yang semua orang tidak tahu. Jadi kita kata kita leading the way di kalangan administrator untuk menulis. Dan for your information, last month when our Tan Sri Rector dan team from Ministry of Higher Education melawat ke UK dengan Qatar, alhamdulillah Ministry of Higher Education meminta 2 buku actually 2 buku daripada administrator untuk dibawa ke sana, dan kita sudah setiap tajuk ni kita bagi 10 biji buku untuk diedarkan di UK dan Qatar. Sebab masa itu kita kata, bila kita kata Leading the Way tu, dia kata kita lihat universiti lain tidak ada administrator yang betul-betul
fokus untuk menulis, ya, menghasilkan buku di kalangan administrator. Kita tahu akademik memang banyak menghasilkan buku. Itu memang kita tidak boleh pertikaikan, itu memang forte dia. Tetapi kita di kalangan administrator ni, macam mana kita hendak leading the way tu, ya? Leading the way tu banyak. Mungkin kita kata kita nak menjadi contoh di kalangan komoditi. Mungkin kita nak menjadi staff yang memang excellent, ya, tetapi bagaimana caranya? So salah satunya adalah you menghasilkan karya you kepada penulisan supaya orang lain boleh share dan juga belajar daripada apa yang orang sebelum kita lakukan, ya. Okey. Itulah kenapa kita memilih tajuk ini Leading the Way, ya. Because our motto di ketika itu, dan kita nak mempertengahkan kita punya administrator, ya. Maksudnya kita sama level dengan akademik. Bila dikatakan universiti, jangan kata kita ni second class atau third class. Kita sama level dengan diorang. Kerana kita support diorang, kita sama-sama berjaya, ya, untuk universiti. Itulah, ya, Cik Ilmizat. So alhamdulillah, jelaslah penjelasan daripada Puan Aminah ni. Memang dia seorang berkaliber dalam menyunting dan memberi idea terhadap sebuah konsep buku. Baik, tadi kita dah membincangkan berkenaan konsep dan secara general intipati buku tersebut. Saya ingin bertanyakan kepada salah seorang penulis buku chapter di dalam ini. Beliau telah menyumbangkan satu penulisan atau bab, iaitu chapter 17 yang bertajuk Achieving Financial Sustainability, Applying Wakaf Model in IOM. Yang mana saya rasa tajuk ini sangat menarik kerana latar belakang beliau. Kalau kita lihat latar belakang beliau, tidak ada kena dengan wakaf, tetapi dia berminat untuk berkongsi tulisan dan pengalaman beliau dalam isu wakaf dan juga model yang dicadangkan di dalam UIA. Mungkin kita tanya lebih dalam kot tajuk tersebut, mengapa Encik Kamaluddin memilih tajuk itu, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Encik Kamaluddin nak kongsikan bersama para penonton. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank the organizer, library, and also I am impressed for organizing this event. I think it's very eye-opening event for administrators. We hope that we can promote the book, the importance of the books, the importance of the writings among the administrators of the university. Saya bersyukurlah kerana juga dijemput. Mula-mula sebelum mendapat jemputan tu, saya rasa apalah aku nak cakap ni kan. Jadi bagi itu tak pernah jadi panelis, and then on the spotlight lah, on the stage macam ni kan. Jadi kita rasa apalah pengalaman yang ataupun poin-poin yang boleh diutarakan dalam forum-forum yang macam ni. Tapi berfikir sejenak, saya rasa mungkin saya ada something yang boleh dikongsikan berdasarkan pengalaman dalam menghasilkan buku dan juga pengalaman dalam menghasilkan artikel yang tersebut. Okey, I think mengenai soalan mengenai mengapa saya memilih tajuk berkenaan achieving financial sustainability in the IOM using the wakaf model. Ada sebabnya. Sebab kalau kita sebagai senior administrator ni, saya rasa kebanyakan daripada senior administrator ni dah pergi di banyak organisation, banyak tempat kuliah, division dan sebagainya. Maka banyak kes yang kita boleh nukilkan, banyak kes yang kita boleh register sebagai case study sebenarnya. Kalau saya boleh cerita macam mana saya bermula di kuliah engineering, menghasilkan to develop the kuliah engineering from the scratch. Masa tu mungkin ada 2-3 staff sahaja. Sampai sehingga hari ini kalau kita tengok kuliah engineering adalah
salah satu kuliah yang paling besar di universiti. Saya boleh cerita bagaimana saya terlibat almost in every project dalam pembelian di kuliah engineering, the mechanical equipment, electrical equipment, purchasing activities. Hari-hari ada orang datang nak jumpa saya, vendor nak jumpa saya, nak bodek, nak bagi bribe, nak bagi makan. So benda-benda tu, I mean, it's one of the challenges yang kita boleh cerita di dalam kalau kita nak tulis buku, nak tulis artikel dan sebagainya. Dan juga kalau dipindah ke tempat lain pula, di RMC contohnya, ada kes-kes yang kita boleh tulis juga sebab kita ada juga menyelesaikan masalah di RMC juga. Jadi kes tadi is about registering ataupun kita panggil kita record lah apa yang kita lakukan di satu tempat itu, supaya orang masyarakat boleh menilai ataupun boleh mungkin beri pandangan yang berbeza macam mana kita mengatasi sesuatu masalah di fakulti. Tetapi bagi saya kes yang saya tulis ni adalah satu pengalaman yang unik dan saya tak dapat tidak mesti nak kena hasilkan juga, sebab pengalaman ini adalah pengalaman unik bagi saya. Sebab kebetulan pada masa sebelum Covid, awal tahun 2020, saya ditugaskan untuk mengatur satu trip ke Gontor. Masa tu bila dah rektor dah promotekan, kata Gontor ni bagus, dia punya university is a self-sustain, meaning that dia boleh dapat generate income, dia boleh sustain dengan income yang dia ada tu untuk bayar gaji, untuk bayar operation, the cost, everything, tanpa bantuan daripada kerajaan langsung. Jadi itu adalah satu keadaan yang unik yang memang sukar untuk dicapai di mana-mana. I think the university lah, I think it's not that easy. So pada masa itu kita di PMA kita decide, why not kita arrange a benchmarking visit to Gontor. Kita tengok macam mana dia buat. Okay? So saya pun WhatsApp lah, masuk dalam WhatsApp, throw the idea. So ramai yang respon rupanya. So saya pun take the lead, ambil register the name, and then kita arrange program di sana. So di sana memang saya rasa almost everybody impressed with the university, how they manage the university, how they manage the finance. For your information, tak sebut dalam kes ni, executive director lah, kalau tarah ni executive director of finance di sana adalah student second year, bukan officer pun. Jadi benda-benda tu adalah unik bagi saya. Jadi kita pergi, macam mana dia boleh buat sampai tahap tu. Gaji, kalau ada saya mention dalam saya punya kes, gaji di sana dia berubah-ubah. Dia mungkin berubah-ubah bulan-bulan. Dia tak ada tetap. Kalau 3,000 all the way sampai pencen. Gaji diorang mungkin berubah ikut keadaan semasa, keadaan keuangan semasa. And then administrative staff dia di contoh di library, kebanyakannya adalah student. Dia dijadikan kader ataupun apa dipanggil pelapis untuk jadi lecturer dia. So dia ditugaskan sebagai administrative staff. Jadi dia bayar, dia tak ada bayaran. Untuk student-student tersebut tak ada bayaran. Dia diberi hanya makan dan tempat tinggal saja. So dia diberi masa 2 tahun selepas dia grad, 2 tahun dijadikan kader di universiti. So kalau dia berjaya tanpa gaji, tanpa perk lain lah, dia beri makan dan tempat tinggal saja. So cuma dia apa dipanggil, dia pledge dia life to the university. Dia bekerja free of charge. Kalau sebagai driver van lah. Kalau sebagai librarian, dia jadi sebagai librarian untuk 2 tahun. Lepas tu dia ada
choice untuk keluar, ataupun dia akan diserapkan sebagai admin staff ataupun lecturer. So itu adalah model yang dibuat. So bagi kami ini adalah satu benda yang unik, and then salah satu perkara yang di expose ataupun didedahkan bagi kita adalah cara macam mana dia dapatkan modal untuk run the university, di mana mereka diberi tanah, diberi duit, diberi banyakkannya lah tanah lah, diberi oleh masyarakat. Ada yang kaya, dibagi kepada, di-pledge to the university, and then the university akan cari orang untuk run the plantation. Contohnya dia ada plantation beribu-ribu ekar di Borneo, I think Kalimantan. Dia mulanya dijadikan kelapa sawit, tapi dia kata kelapa sawit ada banyak masalah, dan juga dia punya harga pun kurang. Tapi ditukar kepada pokok-pokok pinang. Dia jual buah pinang, bitter nuts, which is dia kata harganya lebih stable dan juga lebih mahal daripada kelapa sawit. So I think this is one of the unique things. So bila kita dapat perkara-perkara ni, saya rasa macam benda ni perlu dikongsi bersama dan juga perlu direkodkan. Jadi bila saya balik, saya rasa ini adalah satu kes yang unik. So saya mesti write on this case. Okay, so this salah satu reason lah. Reason yang kedua adalah saya rasa ini kes ni bukan sebagai satu case finance. It is not about financial analysis, and then from the financial status, financial statistic, you derive on something. It is about the strategy. Financial strategy, just a strategy. Kalau kita baca dalam kes saya tulis pun tak ada pun tulis pasal finance ratio, PE ratio, and so on, tak ada. Cuma saya cakap it's about direction of the university using the wakaf, kan? Jadi ini adalah satu alternatif yang kita universiti perlu jika mahu melepaskan diri dari belenggu bebanan kewangan yang kita selalu bergantung kepada government, almost 100%. Jadi salah satu alternatif adalah untuk kita untuk melakukan wakaf ini. Jadi bagi saya ini adalah kes ni is not about financial per se, it's not about financial analysis, bukan bidang saya, so, tapi it's about telling the university that this is a model, that the strategic model that we can use for us, for the university to go forward as an alternative that what we have now. And then salah satu reason yang ketiga, alasan yang ketiga adalah kebetulan bila kita balik daripada Gontor, saya sebagai coordinator of the project, of course kena buat satu report kepada universiti, kan. Jadi report tu saya kutip daripada pandangan-pandangan daripada ahli masing-masing, and then kita write apa yang kita dapat daripada trip tersebut, and then from the report saya compilekan, buat a proper report, kita present di UMC. UMC was very impressed, of course, because rector himself was there at once, so dia pun faham apa yang kita dapat itulah betul. Jadi dia kata this is a good trip, and then so from the report saya rasa why not, bila peluang untuk menulis kes buku projek ini datang pada saya rasa why not we convert this report into a case study. Itulah saya buat. So ada 3 alasan lah. Satu, memang Gontor ini bagi saya you very unique, dan need to register sampai unique, the public need to know, you all need to know, unique. Cuba you all baca lah. Cuba saya ambil peluang ini untuk promote, baca case saya ni, mungkin ada dapat something that beneficial for you. And then it's not about financial per se, it's about financial, it's about the strategy of the university, that one of the strategies for the university to go forward.
in terms of achieving the financial sustainability. And then another one is that it just happened that I was one of the writers of the report, so I just convert it into a proper case study, right? So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dengar apa yang diulas oleh Encik Kamrin, saya pun rasa excited lah. Sebab saya pun terlibat dengan Gontol tapi saya tak bawa buku. Okey, dari riak wajah anda semua saya nampak anda pun teruja nak baca buku ni kan. Dan kes dia sangat menarik. Di kesempatan ini saya nak promote buku ni. Harganya adalah RM90. Ni saya tolong Dr. Rosfa ni untuk promote. Harganya adalah RM90 senaskah, tetapi untuk hari ini kita ada diskaun hebat. Asalnya 30% mendapat kebenaran daripada Dr. Rosfa. Kita jadikan diskaun 40%. So harga sekarang hari ini adalah RM36. Betul lah? RM36 daripada RM90. Betul lah? Ke diskaun saya salah? Betul tak? Dia salah. Salah. Oh, dia minus RM36. So dia punya harga dalam lingkungan 60 lah. Okey, minta maaf saya excited salah bagi diskaun. Okey, yang itu diskaun hanya hari ini saja, ya. Kemudian kalau besok lambat, kalau anda lambat, besok aja RM90 lah kan. Okey. So terima kasih Cik Den kerana berkongsi dengan kita pengalaman beliau, yang mana dia gunakan pengalaman beliau dan di-convert ataupun ditranslate dalam bentuk penulisan. Baik, terima kasih Cik Den. Seterusnya saya nak tanya kepada Puan Nur Kamsia lah. Bab ada 21, penulis ada 22 kan? Sebab ada yang tulisannya dikongsi berdua, penulis ada 2 orang. Macam mana peringkat asalnya nak tarik penyumbang-penyumbang penulisan ni? Mesti ada cabaran tertentu kan? Nak galakkan mereka untuk menyumbang tulisan mereka di dalam buku ini. Boleh Puan Kamsia kongsi? Okey, mungkin kongsi ni boleh nanti next buku boleh ceritalah macam mana perkongsian tersebut. Okey, silakan. Okey, jawapan saya sependek je lah untuk soalan ni. Maknanya cabaran-cabaran ya yang kita hadapi. Okey, kalau biasa ni kalau kita nak buat benda baik mesti ada cabaran, betul tak? Kan? Jom cabaran-cabarannya nombor 1 ya ialah kita nak mengajak ya, nak invite para pentadbir untuk mula menulis sebab mereka ada satu perasaan ya. Bukan semua tetapi kebanyakannya ada satu perasaan, ni saya tak pernah menulis, saya tidak berjaya untuk menulis, saya tak pandai menulis. Kan? Betul ya? Kan terbukti ya. Jadinya itu adalah merupakan cabaran utama di mana kita perlu membuat buy-in yang berkali-kali lah ya, buy-in yang berkali-kali. Kita kena influence mereka untuk cuba untuk menulis dan macam saya dah mention tadi, kami melaksanakan beberapa latihan ya, training untuk menulis yang facilitated by Dr. Rosfa sendiri dan juga ada beberapa subject matter experts ya. Termasuklah kita buat training dengan Encik Roslan ya untuk media punya publication kan. Jadinya and then satu lagi, pentadbir ni memang kerja kita kalau nak kira kan, daripada pukul 8 sampai pukul 5 tu memang banyak, betul kan? Namun saya percaya untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, memerlukan jiwa yang hebat dan juga pengorbanan yang lebih. Ya, jadi alhamdulillah mereka-mereka yang telah menyumbang di dalam buku Leading the Way ni adalah mereka-mereka yang sanggup sacrifice their time, extra time dan juga sanggup memberi sumbangan yang lebih kepada universiti. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Nur. 21 chapter ni agak banyak jugalah untuk sebuah buku, tapi it is a normal publication to have chapters more than 20 chapters in the book. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya kepada Puan Nur Aminah lah, berkenaan penyuntingan. Tadi saya dah tanya kepada Puan Nur Kamsia cabaran dia untuk
mengumpul ataupun menggalakkan penulis-penulis daripada pentadbir untuk menyumbang dalam buku ini. Soalan saya juga berkenaan cabaran, macam mana Puan Aminah selaku penyunting utama menyunting sebanyak 21 chapter ni? Dia mungkin gaya bahasa sangat berbeza, konten berbeza. Nak bagi konsisten kepada terhadap buku ini, macam mana Puan, apa cabaran besar yang Puan hadapi? Okey, terima kasih Beradik Izzat. Okey, sebenarnya kalau berdiskusi atau bercakap mengenai cabaran ya, seperti mana Madam Nur Kamsiah tadi, saya pun nak menambah juga ya, sangatlah susah ya untuk menarik minat di kalangan administrator kita untuk menulis. Sampai ke tahap saya, mana-mana yang saya kenal dan saya tahu dia adalah orang yang banyak menyumbang kepada universiti dan sumbangan dia itu patut dikongsi kepada orang lain. Saya jumpa dia, saya telefon dia, saya bagi guide ya. Saya pun of course lah Dr. Rospa banyak mengajar saya ya, Brother Roslan, saya sampai guide dia, saya bagi contoh lagi. Ini contoh yang telah dipublish. You ikut tapi you tukar jalan cerita. Sampai tahap begitu ya, untuk menarik minat administrator kita ini menulis. Sampai tahap saya kata you tulis je apa you nak tulis, nanti kita sunting. Macam tu. Jadi pergi ya kepada cabaran menyunting tadi, begitulah kita dah dapat raw tadi. Bila menyunting ni memang mengambil masa, tapi selalunya saya buat selepas pukul 5. Saya akan balik selalu pukul 10 malam ya. Selepas pukul 5 barulah saya melihat kepada buku ini. Sebab seperti Madam Nur Kamsiah ya, menjelaskan, kita memang bekerja daripada pagi. Kadang bukan sampai pukul 5, kita bekerja sampai pukul 7 ya. Jadi lepas maghrib baru kita tengok buku tu. Dan buku ni mengambil masa nearly 1 year juga ya, untuk kita menyiapkan. Sebab cabaran adalah bila kita menerima daripada kontributor tu, dia punya kadang jalan bahasa dia, alamak ya Allah, ini report ke minutes meeting ke kan. Apa ni, Brother Kamarudin pun mengakui. Sebab itulah saya pun memanggil ya rakan saya di sebelah kanan dan sebelah kiri ni untuk sama-sama menyunting ya. Bukan saya seorang sahaja, tetapi saya akan tengok keseluruhan. Kadang kita tengok macam minute of meeting, kadang macam report. Jadi macam mana untuk dijadikan chapter mengikut format case study yang seperti mana Beradik Ilmizat tadi jelaskan kan, kenalah ada learning issues. Apa isu yang nak dipertengahkan, kemudian apakah case study dia, apa sebenarnya cerita dia, apa solution dia. Jadi kita nak kena sunting balik ya. Kemudian kita melihat juga kepada formatting. Macam tadilah, kadang dia bagi kat kita, ya Allah, macam report nak hantar kepada top management. Dan kita nak kena format balik. Ini letak di mana, ini letak di mana, nak jadi cerita itu cantik ya. Dan lontaran bahasa, kadang bahasa itu seperti bahasa pasar ya. Lontaran bahasa juga kena dilihat. Sebab itu sebagai penyunting kita kena ada juga kompetensi on the vocabulary ya. Bahasa-bahasa itu lontarannya, Mak ini bahasa begini boleh ke untuk dijadikan buku? Dan saya banyak belajar juga Dr. Rospa selalu kan dia cakap untuk buku, contohnya macam buku research macam ini, buku kalau case study macam ini, adalah bahasa-bahasanya kan. Kemudian data yang diberikan, kadang penyumbang ni dia ada data-data dia ya. Tapi betul ke kita tengok kadang data ni betul ke kan, kita nak kena verify balik data-data berikut ya. Sebab bila kita dah publish, kalau data itu tidak betul pun tidaklah kata orang itu nanti tidak macam apa ni tulis buku macam ni kan ya, tidak sama penulisan itu dengan data-data. Dan of course lah vocabulary and grammar ya. Jadi bila menyunting itu grammar itu pun very important ya. Kita kena ada kompetensi in grammatical mistake di dalam penulisan tu. Walaupun sebenarnya bila kita hantar ke IUM Press, dia akan check juga dari segi grammar, dari segi formatting. Tapi kita sebagai penyunting pun kena lihat juga ya benda-benda itu supaya nanti akan mudah ya bila kita hantar untuk publication ya. Begitulah ya Encik Ilmizat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Puan Aminah. Mungkin bila mendengar apa yang Puan Aminah mention ni, untuk menjadi penyunting perlukan kesabaran, perlukan juga skill. Mungkin antara anda semua juga berminat untuk menyunting buku. Okey, saya nak seterusnya soalan kepada Encik Kamarudin lah. Bukan berkenaan dengan syutingan, tapi lebih kepada cabaran beliau dalam menyiapkan chapter dia. Tadi buku secara keseluruhan, ini chapter dia pula. Mungkin ada cabaran sebab dia amat sibuk dengan jawatan dia. Mungkin dia boleh share sedikit lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya nak tambahlah apa yang Sister Aminah Madam Mim mention tadi pasal isu challenges in editing ni. Memang saya dapat beberapa case diberi oleh Madam Aminah, and then the challenge yang saya dapat adalah kita dalam format tadi, macam dikatakan macam ini, mesyuarat pun ada, macam report, macam apa ni, proposal untuk top management, dia nak meluahkan, nak kutuk ni, nak kutuk sini kan. Jadi saya sebenarnya, for your information, saya dia reject satu case, tapi yang reject ni kawan-kawan punya case. Jadi saya pun suruh salah, so saya terpaksa call dia. Okay, saya kata, you punya case ni tak macam case tadi, ni macam you punya report nak complain pasal, you know, pasal somebody, pasal organisation. So saya rasa tak sesuai lah. Dan you kena adjust lah you punya case. You case ni menarik, dia kata boleh buat kalau sebab case ni boleh diketengahkan jadi public punya case kalau diolah dengan baik. Lepas tu saya minta lah dia repair and amend and so on kan. Dia kata, oh tak ada masa lah. Tapi kalau lalas lepas minggu 2 minggu saya tunggu, dia kata, oh saya call balik, kata dia tak mampu nak buat balik. Dia saya kata, saya terpaksa reject dia punya case. Tak boleh nak jadi public punya dokumen kalau macam ni kan. Jadi dia kata tak apalah, you drop je lah. So okey lah, tapi itu kawan-kawan, saya rasa pun sebab salah kan. Kawan-kawan pun nak nama dia dalam buku, jadi saya pun terpaksa lah kan. Jadi kita kalau boleh kita nak jagalah the quality. Tapi in terms quality pun saya ni lah, saya cakap bagi pihak diri saya sendiri lah. Saya pun bukan ada pengalaman dalam editing, cuma mungkin adalah sikit-sikit apa tu, sebab belajar di overseas, tengok case studies. Saya banyak belajar kat overseas dulu masa degree, memang terlibat dalam case study, banyak case dalam kelas, banyak belajar melalui case study. Saya terlibat dalam case study. Tapi in terms of grammatical mungkin adalah sikit apa tu, kompetensi dari segi grammar mungkin tak perfect, tapi mungkin lebih baik lah daripada kawan-kawan yang junior kan, something like that. Mungkin orang junior pun mungkin lebih baik, tapi kebanyakan saya tengok yang junior ni, dia punya grammar pun kita masih boleh buat correction lagi pun dia punya report and so on. Jadi saya rasa gunakan betul kapasiti saya sebagai mungkin senior ni, kita boleh tengoklah cara junior-junior kita ni mengolah untuk jadikan case study ni. Dan bila saya tengok balik, ya Allah, banyak lagi lah, adalah beberapa grammatical error yang glaring yang kita rasa tak sepatutnya ada dalam ni. Tapi Alhamdulillah lah, boleh lah kita terima sebagai satu buku yang pertama. So mungkin buku yang kedua nanti mungkin kita boleh improve lagi. Okey, dari segi pengalaman saya menghasilkan artikel saya rasa saya tidak susah sangat sebab saya dah ada report dari segi proposal untuk pergi di sana, dan juga report balik yang saya apa tu present dalam UMC. Jadi saya olahkan balik report itu menjadikan dalam satu bentuk naratif, sebab saya rasa bentuk storytelling is more interesting for case studies. Jadi kita tukar jadi naratif dalam bentuk storytelling. So saya ambilkan karakter Datuk Zailan. Saya mula-mula case tu sebenarnya saya letakkan nama Datuk Zailan dalam case tu, macam dia lah yang terlibat daripada awal hingga akhir, untuk jadikan kes ni lebih menarik, lebih reflektif of the wakafnya
sustainability punya, financial sustainability lah. Jadi bila saya bagi case draft kepada Datuk Zairan, dia kata no, you tak boleh letak nama saya dalam tu. So saya pun kata, so saya tak nak tukar semuanya, jadi saya tukar nama dia sebagai just Executive Director of Finance lah. Jadi untuk menjawab soalan challenges ataupun macam mana saya menghasilkan ini, bagi saya tak susah lah, sebab saya memang spend masa saya mungkin 2-3 minggu untuk buatkan report, and then 1 minggu lagi just to convert from the report dan juga proposal yang saya nak bawa ke nak buat ke trip tersebut kepada real case study. Itu sajalah. Okay, terima kasih. So itu antara petua, belum lagi petua kan, kita tak tanya lagi petua, atau tips kan, macam mana nak ada semangat untuk menulis. Okey, Puan Nur Kamsiah, seterusnya kita nak tanya jugalah. Puan Nur Kamsiah juga bukan sahaja editor, dia juga adalah penyumbang terhadap satu chapter di dalam buku ini yang bertajuk Empowering Champions and Change Agents Through Sustainable Development Goals Project. Mungkin Puan Nur Kamsiah boleh kongsi sedikit pengalaman Puan dalam menyediakan chapter ini. Berapa lama masa nak diambil untuk sediakan chapter tersebut? Okey, chapter 7 ya di dalam buku ni ya, Empowering Champions and Change Agents Through Sustainable Development Goals Project Based Initiative ni sebenarnya melalui kata-kata yang mudah ya, ialah it is impossible until it's done, dan juga together everyone achieve more. Because chapter ni boleh bila anda baca chapter ni, ia adalah penulisan yang menggambarkan para pentadbir UIEM bersatu hati ya dalam effort dan juga inisiatif untuk melaksanakan projek-projek berimpak tinggi di universiti ya. Ini adalah inclusive project di mana inclusivity ni kita tanamkan tidak kira level apa, kategori kumpulan sokongan maupun pegawai takbir PNM, kami bersama-sama ya melaksanakan projek yang berkonsepkan everyone is a leader. Ya, maknanya tak kira you sebagai kumpulan sokongan pun you boleh lead the projects ya. Dan setiap staff ni ada kecerdikan, ada kelebihan yang tersembunyi. Jadi tujuan kami ya untuk melakukan projek ini adalah supaya untuk memastikan, untuk menjadikan pentadbir ni visible. Macam tadi kan Madam Min ada cakap yang second class citizen. Ini memang betul kita dengar ya. Ini adalah realiti yang kita pernah dengar, tetapi tidak. Ya, sebenarnya tidak. No, we are not second class citizen, but we are the asset of the university. Kan? Jadinya melalui projek-projek inilah kita mengangkat kedudukan dan juga martabat pentadbir-pentadbir UIEM di mata management, supaya mereka tahu sumbangan kita juga adalah sesuatu yang bermanfaat, di mana kita menggalakkan all these people mencipta projek-projek berdasarkan apa yang mereka suka, tetapi mempunyai kaitan dan juga sumbangan kepada universiti dan juga masyarakat ya. Okey, apa yang ditulis di dalam chapter ini adalah di mana projek ini kami mapkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. You are familiar kan dengan FPK? Apakah tujuan apakah FPK? FPK ni adalah falsafah pendidikan kebangsaan yang objektif matlamat dia adalah untuk melahirkan student dan juga insan lah ya, tak kira staff atau student yang holistik dan seimbang dari segi rohaninya, jasmaninya, intelektualnya dan juga emosinya. Dan juga kita masukkan elemen maqasid syariah ya, protection of, ada 5 protection of religion, life, wealth, heredity and also intellect, dan sustainable development goals yang menggunakan akronim 5Ps, which is people, planet, partnership, peace and prosperity. Okey, jadi melalui projek ni terhasillah 16 projek berimpak tinggi ya di kalangan pentadbir, iaitu Biodiversity Landscape with Edible Green, Energy Saving Project, IIUM Para Sports and IIUM Indigenous Game, IIUM Radiant Eco Bag, Culture Change Leading with Adab and Budi, E-Waste Management, Library Management System, ni toke dia library ya dari Hikmah, dan juga kita punya Library Classification System for Knowledge Resources of Islam juga diketuai oleh Head Library.
Dan Ion Kuantan Sejahtera Herbs Garden, Gambang Green Campus, SDG Health Group, Recycle, SDG Decent Work, Social Finance, Sejahtera Budi Data Index dan juga Madu Kelulut ya. And some of the projects ni dah diangkat menjadi flagship project university, dan salah satu projek library ni iaitu BPA BPZ Classification System for Knowledge Resources in Islam diangkat menjadi world first project ya. Projek pertama dunia ya. Betapa hebatnya kita para pentadbir UIAM, okey. So gabungan projek ini juga merupakan, tadi kita cerita pasal buku. Buku ni adalah projek ulung antara pentadbir universiti. Tetapi projek ini juga ya yang diinitiate oleh management of MSD pada masa itu ya, Datuk Rahim dan juga Madam Min, merupakan projek pertama ya, gabungan pentadbir-pentadbir universiti. Universiti lain sampai sekarang saya tanya kawan-kawan memang tak ada lah this kind of collaborative projects. Kita adalah merupakan universiti yang pertama kali buat this project ya. Dan daripada projek ni kita bawa all the project leaders tu ke Takrim Day ya, dan mereka memenangi pelbagai award daripada Takrim Day, competition, dan juga dijemput menjadi speaker-speaker ya. Jadi orang kenal subject matter experts di kalangan pentadbir ya. Dan kenangan dan usaha ni sangat mahal dan sangat tinggi nilainya. Disebab itulah saya mengabadikan this memory ni di dalam penulisan salah satu chapter buku ni. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, maksudnya apa yang Tan Sri Rektor kita cadangkan supaya kita mengabadikan segala pengalaman ataupun proses di dalam buku. Sebab menurut beliau dia merasakan kita banyak kejayaan tetapi tidak pernah direkod. So melalui penulisan buku ni adalah salah satu cara untuk kita merekod semua aktiviti yang kita pernah laksanakan di dalam UIA. Okey, ini adalah sangat menarik sebab selaku penyunting utama, Puan Nur Aminah juga menyumbangkan 2 chapter. So maksudnya penglibatan ni sangat besar lah dalam buku ini. Tapi saya tak nak tanya detail lah chapter dia ni sebab dia ada 2 chapter. Pertama adalah chapter 1 yang bertajuk Be a Quality Organisation. Chapter 2, chapter nombor 6 iaitu tajuk dia Stairway to Heaven, Jalan ke Syurga. Saya pun bila baca, ini insyaAllah boleh masuk syurga ni. So mungkin Puan Aminah boleh kongsi sedikit apa yang nak disampaikan, apa sebenarnya nak disampaikan di dalam chapter tersebut. Okey, terima kasih Brother Mizat. Sebelum saya menceritakan chapter saya di dalam buku ni, tadi Madam Nur Kamsiah menerangkan ya chapter dia mengenai SDG, iaitu ada 16 SDG yang telah berjaya, dan sebenarnya program-program SDG yang diceritakan di dalam chapter itu telah dibukukan ya di dalam buku kami yang pertama. Buku ini juga dihasilkan oleh ahli administrator di UIA. Jadi chapter Nur Kamsiah tadi detailnya di dalam ni. Boleh ada jual lagi. Kita pun promote juga ya. Tapi ni tak ada diskaun ke? Tak ada diskaun. Itu kena minta kat Dr. Baswa. Okey. Jadi kita berpatah balik kepada chapter yang saya tulis di dalam ni ya. Salah satunya adalah Stairways to Heaven ya, chapter 6. Kalau mendengar tajuk tu, alamak macam tajuk drama Korea. Ya, sungguh catchy. Adakah ceritanya juga seperti cerita dalam drama Korea? Ya? Tetapi sebenarnya kalau kita kata Stairway to Heaven, kita nak catchy-catchy punya tajuk supaya orang nak membaca dan mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya. Okey. Pada tahun 2021 2022 di ketika itu kita semua tahu pasal leading the way. Lepas tu kita telah memperkenalkan high leadership. Ya, high tu stand for Khalifah, amanah, Iqra' rahmatan lil alamin. Maksudnya kalau kita lah ya mengamalkan the high element, kita boleh jadi murabbi ya. Jadi di ketika itu kita pun memperkenalkan competent leaders framework dengan memasukkan elemen-elemen Al-Ghazali leadership principle. Jadi kita kata kita ada high yang mana kita guna pakai sehingga sekarang ya di dalam training-training untuk kaki tangan kita di UIA. Jadi
bila kita kata higher leadership tu, kita memasukkan elemen UNESCO Pillars of Education. Kita kata dekat situ kan, dekat mula-mula kita kata learning to know. Kalau kita ni tidak pandai, tidak bijak, kita kenalah belajar dulu untuk mengetahui, learning to know. Bila kita sudah tahu, learning to do, kita buat. Macam ni lah juga, kita tak tahu menulis, ya? Tak tahu ni, tapi kita kenalah belajar. Dah belajar, kita tahu, kita buat, learning to do. Bila learning to do, kita kata learning to live together. Di mana bila kita dah tahu, kita dah buat, kita pun akan ada networking. Kita try to mingle ourselves with the community, with our friend, kan? Jadi dengan adanya networking itu sebenarnya memudahkan kita, ya, untuk melakukan apa sahaja, ya, yang diberikan kepada kita. Dan kita kata, oh kita ni kita dah tahu semua, kita dah ramai kawan, kita dah boleh tarik, dah boleh buy in semua. Dan kita kenalah dan itu be lah kan. Kita nak jadi apa sebenarnya, ya? Nak jadi apa? Learning to be. Dan lepas learning to be ada yang kelima kan. Learning to become. Nak jadi apa? Learning to become tu dia makam dia sangat tinggi dah. Ya, itu yang tajuk buku jadi Stairways to Heaven tu. Walaupun kita semua ni insya-Allah, ya, kita berdoa semoga semua akan masuk ke syurga, kan? Jadi maksudnya bukan sahaja di rumah atau di mana sahaja, tetapi di alam pekerjaan juga kita kenalah, ya, mengamalkan what we call it elemen-elemen yang high leadership yang memang universiti dah buat ni kan. Dan dalam tu kita kata kalau kita amalkan benda ni, ya, at the end of the day kita akan menjadi seorang insan yang sejahtera dari segala segi, ya? Sebab kita tahu semua dekat UIA ni memang kita selalu cakapkan sejahtera sana, sejahtera sini, insan sejahtera framework macam-macam kan. Jadi dia relate lah dengan chapter Stairway to Heaven ni. Jadi tak tahulah adakah sama dengan tajuk cerita di dalam drama Korea, ya? Kalau tengok tajuknya tu catchy begitu. Okey, lepas tu chapter 1 pula, Be a Quality Organization. Okey, di sini sebenarnya saya ingin share, ya, with all of us here bagaimana susahnya kita 20 tahun ke 10 tahun yang lalu, ya. Kami, ya, especially saya dengan Cik Kamarudin, dia 90-an punya intake di IIUM. Di ketika itu kita even komputer pun kita share, ya. Even office pun kita share. Saya punya meja pun saya share, ya. Internet tiada langsung, handphone apatah lagi, ya, kita tak ada handphone pun, ya, pakai telefon yang tekan-tekan, yang pusing-pusing, ya. Okey, jadi Be a Quality Organization ni nak menceritakan bagaimana universiti ingin memulakan pelaksanaan Quality Management System based on ISO 9000 di ketika itu, yang mana kami semua di kalangan administrator ataupun akademik tak tahu pun ISO itu susah, katanya apa benda semua orang tak tahu. Jadi saya nak menceritakan bagaimana, ya, kita memulakan benda itu daripada nothing to something. Dan saya juga macam Cik Kamarudin, dia dekat kuliah engineering, saya dekat Quality Assurance Unit yang tidak wujud. Nama ada tetapi tempat tiada, staff tiada. Jadi kami pun buat satu office dekat OSIC. Sebenarnya itu adalah walkway, ya. Dulu walkway tu bukan office, kami jadikan office Quality Assurance Unit. Di ketika itu saya datang, betul-betul ada meja sahaja, tiada apa-apa. Dengan director di ketika itu Prof Hasanuddin, ya. Sekarang dia adalah director di GSM. Saya tengok dia, dia tengok saya. Tapi nak kena buat ISO untuk universiti, macam mana tu? Bayangkan, ya. Jadi itulah saya ingin berkongsi dengan administrator yang sekarang, ya, bagaimana kita melakukan, maksudnya ingin melaksanakan satu-satu benda yang tiada. Because everything is possible, ya. Everything bukan impossible, everything is possible. Kita yang buat, ya. Jadi kita sebenarnya banyak resource, ya. Walaupun office sahaja yang ada, tidak ada apa-apa, tetapi apa yang kita buat, ya, di dalam chapter ini kita kata kita form a committee.
Ya, kita ambil daripada setiap kuliah yang relevan, apa yang kita nak pergi ketika itu, kita kata teaching and learning. Kerana UIA fokus the business aktiviti yang utama adalah teaching and learning. So kita kata tahun 2001 kita kata kita nak fokus on teaching and learning. Tetapi dalam teaching and learning tu dia banyak supportnya. Library pun kena support, development kena support, ANR kena support, kuliah kena support. Kita tak boleh seorang-seorang mengajar kalau tak ada support kan. Jadi kita kena identify siapa yang boleh bekerja dengan kita untuk menjayakan pelaksanaan ISO ini. Jadi kita form a team daripada kuliah, daripada development, ANR, finance, MSD, semualah. So kita ada team work together on that. Jadi maksudnya selalu kita ni selalu mendengar kalau diberi kerja oleh universiti kata alah tak cukup staff lah, tak ada staff nak buat lah, tak cukup masa lah. That's not the problem. Nak ceritakan begitulah dalam chapter ni maksudnya kita sebenarnya kita boleh work together. Kita tengok apa yang kita nak buat. Jadi di situ kita ada team, and then of course daripada team tu kita pun develop the system. Dan yang keduanya masalah dia adalah filing dia ketika itu tidak macam mana ada file tapi file sahaja, tidak ada isi. Tidak boleh dijadikan reference. Jadi kita pun come up dengan filing system. Rasa Cik Kamarudin masa tu come up dengan guideline on the filing system. Kita pun buatlah file balik. Ingat lagi masa tu kan semua office, finance, MSD, kuliah, habis dikeluarkan semua file-file. File yang tak tahulah boleh diguna ke tidak isinya, kita susun balik. Kita susun balik satu-satu. Dan masa itu kami punya tim diberi masa 6 bulan untuk mendapatkan sertifikat daripada SIRIM. Bayangkan saya rasa satu organisasi untuk mendapatkan ISO certification rasanya ambil masa setahun atau 2 tahun. Kami diberi masa 6 bulan. 6 bulan memang tidak boleh, tetapi alhamdulillah kami dapat melaksanakan semuanya selama 8 bulan. 8 bulan universiti pertama kali dianugerahkan ISO 9000 certification in teaching and learning. Tetapi memang selama 8 bulan tu memang tak tidur malam lah. Ada tulis dalam tu? Ada. Rasanya ada kot tulis di dalam ini macam mana kita form a team, macam mana kita memulakan membetulkan balik proses, dan akhirnya kan daripada satu sertifikat itu kita expand menjadi 13 sertifikat kerana kita melihat bila kita dah ada proses yang in place, jadi office-office lain pun nak implement. Dan saya rasa yang pertama dulu library, dia ada sertifikat dia sendiri kan. Lepas library, lepas tu MSD, finance, even masjid mosque management, dia pun ada ISO sendiri. Dan daripada ISO dekat masjid tu alhamdulillah saya telah di-invite oleh Islamic Institute of Theology dekat Germany untuk saya datang ke sana berkongsi bagaimana saya develop sistem mosque management. So seminggu saya berada di Jerman, alhamdulillah saya berkongsi dengan 7 masjid di sana on the process of mosque management. Itu antara momen-momen yang indah. Tetapi tak ada kok cerita kat sini lah yang dekat Jerman tu. Saya cerita je macam mana kita nak jadi equality organisation lah. Kalau tak belajar macam mana Okey, begitulah Brother Ilmizat. So mungkin daripada situ ada interest lagi untuk membaca buku kita. Tetapi bukan 2 chapter itu sahaja bacalah semuanya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah sangat teruja bila mendengar apa yang dikongsikan oleh Puan Aminah lah. So saya rasa daripada yang muka semua dah berminat menulis. So mungkin saya akan tanya pada Cik Kamarudin tip ringkas untuk menjadi penulis, nak menggalakkan untuk menulis ni. Tip ringkas saja, petua ke? Okay, bismillah. Saya rasa everybody has a story to tell. Betul. Kalau kita sebagai administrator ni sebenarnya kita lagi banyak pengalaman daripada akademik. Itu saya rasa tak boleh dinafikan, sebab
kalau sebagai akademi, dia pergi ngajar buat research dalam satu subjek sahaja, only one subject, and then his own specialization. Tapi bagi kita dekat dalam universiti sebagai administrator, we can go around, collect the experience so many places, so many different things that we discover, so many cases that we can register, we can collect and record. So saya rasa untuk sebagai tip lah nak menulis, kita just identify apa story yang kita rasa kita perlu share kepada orang lain, yang kita selesaikan masalah. Kita selesaikan masalah dengan cara kita sendiri. So bila kita tulis, of course kita kena tulis cara yang lebih menarik lah. Mungkin ambil sebagai satu storytelling, kita buat benda tu sampai habis, and then kes kita mungkin akan boleh dikongsi oleh orang lain. Dia tengok kes tu, mungkin dia ada pemandangan berbeza, so dia boleh analyse the case. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang cara kita selesaikan tadi. So itu sajalah. So maknanya just cari satu case ataupun situasi di mana kita menyelesaikan satu masalah, kita identify yang tu, and then kita boleh start register, and then kita carilah macam mana kita nak menulis case study. Maknanya kita buat problem dia, apa benda yang kita dah selesaikan, proses yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan juga kita buat sedikit conclusion lah. Mungkin benda ni boleh diajar lah. Kalau benar-benar ada staff ataupun administrator yang berminat, saya rasa MSD boleh arrange satu lagi session yang boleh guide individually macam mana nak tulis case, nak develop the case yang staff berminat nak tulis tadi tu. So kita boleh mungkin individually, orang yang dah pernah tulis case, kita boleh guide individually macam mana nak right, to make it more interesting, more powerful to attract the leaders. Itu saja. Thank you very much. Saya rasa ramai juga yang berminat nak menulis ni, Puan Kamsiah. Mungkin kita boleh buka, bukan sahaja pegawai tetapi kaki tangan sokongan pun boleh menyumbang. Mungkin dalam bahasa Melayu rasanya, versi bahasa Melayu. Ya, boleh ya. Siapa nanti pihak MSD akan koordinat. Okey. So sesiapa yang berminat bolehlah hubungi Puan Kamsiah. Sebelum Puan Min ada nak dia? Sikit je. Sebenarnya pasal case study ni, kita sebenarnya akan menjadikan buku case study ni adalah buku yang dikeluarkan setiap tahun, dan kita invite semua, bukan sahaja di kalangan pegawai tetapi semua staff yang memang suka untuk menulis, ya. Kami akan menyunting lah balik kan, tak kisah macam mana kan, kami kan. Dan sebenarnya buku case study ini kita ada buku siri kedua ya, sekarang berada di IIM Press, insya-Allah akan dipublish, tetapi bukan leading the way lagi, dia adalah leading the world. Leading the way, lepas tu leading the world, case studies on the role of IIUM administrator, ada 30 chapter di dalam tu, insya-Allah ya, on the way. Itu pun di kalangan kaki tangan kita juga ya, contributors dia. Jadi begitulah kok Cik Kamaluddin dan Madam Kamsiah daripada MSD, kalau boleh kita jadikan dia sebagai publication di kalangan administrator setiap tahun. Jadi jangan takut untuk menulis ya. Maksudnya you baca, oh saya dah ada idea dah ni, saya baca ni, oh macam ni rupanya Cik Kamaluddin menulis, saya dah ada idea ni ya, sebab semua kita ini ada cerita ya, ada cerita yang mungkin kita ingin kongsikan, dan cerita itu mungkin cerita yang sangat menarik yang orang tidak tahu, kenapa tidak dikongsikan ya. Begitu. Okey. Cik Kamaluddin ada nak tambah sikit ya. Saya tertarik bila saya tengok, kalau kita tengok kes-kes yang ditulis, ada yang saya rasa boleh menarik perhatian macam contohnya kes work and life balance ni. Simple je kes dia, cuma dia cerita pasal ada staff ni, dia staff di Susmed ataupun Susmed kan. Susmed, dia nurse, dia tak ada orang nak jaga anak dia. Jadi dia bergelut dengan macam mana dia nak
balance dia punya kerja dengan family punya matters, which is husband dia pun bekerja shift, dia pun bekerja shift, dia mengandung, anak dia tak ada orang jaga. Bila dia minta dengan bos dia nak tukar shift, bos dia tak bagi, jadi pun dia fikir nak resign. So macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Bos pun serba salah. Dia kata kalau kau resign, kita orang akan mengalami masalah juga, sebab nanti nak replacement mungkin 2-3 bulan. Jadi pada keadaan tersebut memang kelang kabut. Jadi so kena baca lah, saya tak nak cerita macam nanti tak suspend kan, teaser. So you boleh baca, case tu very simple. Tapi macam mana dia menyelesaikan masalah tu, so dia register sebagai case study. So I think this is one of the unique cases yang you boleh jadikan sebagai inspiration lah untuk menulis. Terima kasih. Terima kasih. Kita dah settle question daripada saya, tapi mungkin ada daripada hadirin-hadirat sekalian yang ingin tanyakan soalan yang tak pernah saya tanya tadi lah. Ada soalan ke? Satu atau dua soalan yang nak ditanya? Di Facebook Live pun ada pertanyaan ke? Ada? Okey, soalan ni kita tak tahu nak tanya pada siapa lah. Okey, datang daripada Puan Alia dari library. Dia Facebook Live ke sini? Okey. Soalan dia, how were the 25 writers selected to produce this book? Bagaimana 25 penulis ni dipilih untuk menulis buku ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya way back in 2020 dan 2021 kita ada satu program yang dipanggil Kolbu Based Leadership, ya. Jadi kita ada training di ketika itu lebih kurang dalam 30 orang, 30 orang. Kolbu Leadership ni kita nak macam these 30 officers ni dia kena relatekan kerja dia dengan Kolbu Leadership based on Al-Ghazali Leadership principle, kan, wisdom, justice, yang ada 4 prinsipal tu kan. Macam mana nak relatekan dengan kerja kita seharian. Jadi kita buat training di ketika itu. Kita ada Encik Zulkifli, Dr. Zulkifli dengan Baharum, dengan Encik Yazdi, Encik Yazdi. Dia telah memimpin lah training kita tu. Jadi daripada situ kita present, kita present macam mana kita relate. Lepas tu datanglah idea, datang idea. Kenapa tidak proses-proses ni kita relatekan dengan Al-Ghazali Leadership Principle. Kita jadikan dia higher framework tadi. Kenapa tidak kita jadikan dia sebagai penulisan supaya tidak hilang, tidak hilang begitu sahaja. Jadi pemilihan writer tu sebenarnya di kalangan yang 30 tadi kita kata okey, boleh tak you menulis, maksudnya proses you, kerja you relate dengan kolbu tadi, kolbu leadership, dan jadikanlah chapter. Tetapi sebenarnya selepas itu kita juga offer juga kepada open kepada orang lain juga. Kita open masa tu, mengambil masa jugalah, kita open, bukan sahaja yang 30 orang ini sahaja, kita open. Sebab kita kata tak kisah berapa chapter pun yang kita dapat, kalau boleh ke 30 chapter ke 40 chapter is okay, Tetapi sangatlah cabaran yang sangat susah untuk mencari contributor. Jadi kita dapat 21 chapter sahaja, so kita proceed sahajalah. Begitulah ketika itu pemilihan ada writer tu. Tapi sebenarnya kita open juga kepada the rest of the staff at IIUM lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Aminah. Mungkin soalan ni boleh kita cadangkanlah supaya siapa yang berminat boleh direct kepada Puan Nur Kamsiah lah untuk menyampaikan apa tajuk dan cadangan beliau untuk menulis. Baik. Ada soalan lain daripada ni? Daripada hadirin-hadirat sekalian? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, memandangkan kita punya program ni sepatutnya tamat pada 11 suku, kita dah ambil masa, mungkin kata terakhir lah atau penutup daripada pihak panelis dalam 1 minit, apa nasihat atau conclusion lah untuk disampaikan. Kita mulakan dengan Puan Nur Kamsiah dulu.
Okey, harapan saya dan harapan kami ya, semoga lebih ramai lagi pentadbir berkecimpung dalam bidang penulisan lah. Start challenge yourself, sebab kita takkan tahu setakat mana kemampuan kita selagi kita tak challenge diri kita sendiri ya. So sebab kehidupan kita bukan hanya 8 sampai 5 di pejabat ya. Untuk create satu self satisfaction ni sebenarnya kita kena buat lebih. Ya, bila you buat lebih, you akan rasa lebih happy sebenarnya. Kan? Sebab kalau you motif you bekerja hanya untuk membayar bil dan membeli makanan tiap-tiap bulan, takkan dapat satu level yang you satisfied. Hidup you akan kosong. Trust me. Kan? Tapi jika sekiranya you menyumbang lebih kepada universiti, you buat lebih, you challenge yourself within your capacity, insyaAllah ya. Macam kami semua ni yang tak pernah menulis, kita cuba untuk menulis ya. Yang kami semua tak pernah involved dalam high impact project sebelum ni, kita try to come up with the initiatives ya, yang untuk membawa semua pentadbir bersama-sama. So bila dah buat tu, we manage to do it together. Sebab dia bukan one man show punya kerja ya, dan one man show punya initiative, but it is our ya, kita punya. Kan? Dan tidak ada even kalau kita bercakap pasal Sustainable Development Goals pun, yang ke-17 ialah Partnership for the Goals kan. So kepentingan partnership tu maksudnya adalah di kalangan kita sendiri menjadi partner untuk support kita untuk lebih naik dan lebih ke hadapan ya. Dan saya nak tambah sikit ya, apa benefits ni kalau kita menulis, menyumbang kepada universiti. Cik Din, dalam APAR kita akan masukkan juga kan. Ada markah ya dalam APAR. Di mana contoh kalau you dah achieve dah 100 markah, orang yang menulis ni akan dapat 110 ke 120 ke bonus lah. Bonus, yes. Maksudnya bila dia akan ada chain reaction lah. Bila you dapat markah APAR bagus, kerja you bagus, you contribute more, dia akan ada lagi faktor-faktor lain. Bila you nak pergi for promotion, of course kan, bila nak pergi promotion, kita akan tengok staff mana yang versatile kan, yang multitask kan, yang boleh buat banyak benda kan. So priority tu akan di situ. So itu adalah antara benefit akan didapati ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Kamsah. Selanjutnya 1 minit. Okey. Saya mengambil peluang ni untuk invite the library staff lah, sebab kita duduk kat library kan. So saya rasa dalam kes yang pertama yang kita ada ni, tak ada kes daripada library. I think you should promote your work at the library. I think there are so many cases in the library that you have solved. So I think you need to register as a case. So maybe you need to tell the world that you are doing something in library. So you need to expose the public out there of your work. So I think I encourage lah all the librarians or the assistant librarians, if you are here, maybe you can contribute if there is any for in the future project, insyaAllah. Okey, itu satu galakan lah. Mungkin ada satu version library saja. 21 chapter. Okey, kata akhir Puan Nur Aminah. Okey, Tuan Izzat, selepas ni kami ingin melihat mungkin satu buku daripada library saja. Kerana library staff ramai. Ya? Okey. Jadi mengenai penulisan ya, betul, saya sendiri pun bukanlah orang yang pandai untuk menulis ya. Tetapi bila kita dah mula menulis, kita tahu sebenarnya bila kita menulis tu seronok ya. Sebab kita akan melontarkan sesuatu cerita lama ya, yang semua orang tak tahu. Even kalau kita tak tulis pun, kita sendiri akan lupa. Kita sebagai manusia biasa lupa kan. Jadi bila ada dalam penulisan, kita pun akan belik, oh rupanya dulu universiti ke buat benda ni, oh rupanya dia ni dulu buat macam ni, oh rupanya saya pernah buat benda ni rupanya ya. Benda itu akan menjadi sejarah yang didokumentkan sebagai memory ya. Sebab kalau tak, dia akan hilang di telan zaman ya. Even nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita pun tak tahu apa yang kita buat ya. Bukanlah kita nak berbangga, tetapi ianya menjadi satu platform untuk kita sharing ya, experience. Lepas tu yang keduanya nak kata apa ya, maksudnya kita juga boleh share proses-proses. Mungkin ya kerja yang sama, sebenarnya kerja tu sama je, at the end of the day
kita nak dapatkan, contohlah kita nak dapat satu buku, tetapi proses dia berlainan sebenarnya ya. Mungkin tim ini dia akan menggunakan proses yang lain, tim ini proses yang lain, tetapi the output is sama. Dan daripada situ kita akan mengambil the best practices. Ya, kadang ada 2-3 proses, hasilnya sama tapi prosesnya ada 2-3. Jadi kita ambil best practices. Jadi daripada buku case study ni bacalah, maksudnya kita boleh mengambil kebaikan daripadanya. Dan dia bila membincangkan pasal penulisan ni macam ni tahu, maksudnya you do what you love to do, what you have passion to do. Ya, maksudnya bila menulis tu you akan rasa seronoknya ya, you akan ada passion tu. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Nur Aminah, terima kasih banyak Cik Kamarudin, terima kasih banyak Puan Nur Kamsiah. Bolehkah kita bagi tepukan yang murah kepada panelis-panelis kita? Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung sesi kupasan buku atau Book Talk Series number 3 2023. So saya selaku moderator atau pengantara sesi ini mohon maaf sekiranya ada tersalah kata dalam mengacarakan atau dalam moderate the session. Saya harap apa yang kita sampaikan di dalam sesi ini mendapat manfaat dan juga kebaikan kepada pendengar-pendengar sekalian. Okey, sebelum saya tutup, saya nak promote sekali lagi. Saya dapat komisen tu lah. Barang siapa yang nak beli buku ini, hari ini ada diskaun sebanyak 40%. Kalau ikut kiraan dia, buku ini berharga RM54, bukan yang harga tadi salah tu. Okey, RM54 after tolak diskaun 40%. Baik. So hari ini saja, dekat book fair di PwC tak ada. Sini saja. Okey. So saya dengan itu saya akhirilah dengan ribuan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput kami semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panelis jemputan dan juga moderator pada hari ini atas perkongsian yang diberikan. Semoga perkongsian tersebut memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan insya-Allah saya percaya selepas ini kita semua makin berkobar-kobar dan makin bersemangat untuk mula menulis. Okey, insya-Allah. Okey, hadirin sekalian, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian cenderahati. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Rosfa Hashim, Director IIUM Press untuk menyampaikan cenderahati kepada para panelis dan moderator. Dipersilakan. Dipersilakan Puan Nur Aminah Kostor. Seterusnya, dipersilakan Encik Kamarudin Ali. Seterusnya, dipersilakan Puan Nur Kamsiah Ahmad. Dan akhir kali dipersilakan Encik Mizal Ismail. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rosfa atas kesudian menyampaikan cenderahati sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah sudah program bicara buku kita pada pagi ini.
Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan program pada pagi ini, terutamanya kepada Puan Rosmawati selaku Director Program Bicara Buku. InsyaAllah, berjumpa lagi kita pada sesi yang akan datang pada bulan Ogos ini. Akhir kata, segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Kita akhiri majlis pada hari ini dengan lafaz tasbih kafarah dan suratul As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, semua hadirin dan